kita. Budi Seni, Budi Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perlis, Raja Berdaulat, Raya Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baiklah, sekali lagi kita bersama dengan saya Yaakob Abdul Aziz atau Pak Kop dalam siri Sembang-Sembang Santai melalui program Budi Seni dalam talian anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perlis yang kita pancarkan terus melalui platform Facebook JKKN Perlis. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam program Sembang Santai Kongsi Ilmu pada hari ini, di mana pada hari ini kita berpeluang untuk mendengar pandangan, hujahan, kupasan daripada seorang lagi ahli panel yang kita bawakan khas dari UiTM Campus Perlis. Kita akan membicarakan tajuk dalam program Budi Seni dalam talian ini pada hari ini, iaitu permainan teater membentuk budi dan nilai murni. Ya, tetamu yang saya maksudkan adalah seorang anak muda yang hebat. Kita perkenalkan saudara Salman Fazri bin Zahrin, seperti yang saya sebutkan tadi, dari UiTM Campus Perlis. Selamat datang, Zahrin. Datang. Baik. Dan terima kasih kerana sudi menerima undangan kami pada kali ini. Apa khabar? Abang baik, Pak Kop. Handsome, segak. Seperti yang saya katakan tadi, seorang anak muda yang hebat, ada kredibilitinya untuk orang kata apa, menyemarakkan teater di negeri Perlis ini. Baik, Salman, boleh Salman ceritakan sedikit latar belakang seperti pendidikan, profession dan juga aktiviti ataupun kegiatan dalam bidang teater ini. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertamanya, saya berterima kasih kepada tuan moderator, ya, Pak Kop. Saya lebih mesra panggil Pak Kop lah. Ya, okey. Sebab Perlis ni kecil. Okey. Pimai kenal dengan pak mentua saya, kenal dengan segala-galanya lah. Okey. No? Jadi dikatakan Perlis kecil lagi mempesona. Ya, ada yang katakan Perlis hanya 8 orang. Tapi sebenarnya banyak yang menarik di Perlis ni. Jadi apa yang kita nak kongsikan, saya berterima kasih kepada JKKN Perlis kerana menjemput saya menjadi panel, okey, untuk berkongsi apa yang kita boleh bawa kepada masyarakat tentang seni teater. Iya. Apa yang kita boleh beri pendekatan. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Salman Fazri bin Zahrin. Saya berasal dari Pulau Pinang. Oh, orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang. Saya berhijrah ke Perlis sejak tahun 2006 sehingga kini, dan telah berkahwin dan memiliki dua cahaya mata. Alhamdulillah. Jadi saya berkahwin dengan orang Kanga. Okey, jadi sebanyak saya ke hulu ke hilir tu, Kanga ke arah UiTM tu memang selalulah. Iya. Okay? Jadi saya aktif dalam teater ni semenjak saya di bangku sekolah. Kemudian saya bawa ke sekolah menengah. Saya dulu bersekolah menengah di SMKA Al-Masyur Lelaki. Jadi saya sambung ke UiTM Perlis dan saya menabur bakti di UiTM Perlis sebagai staf di bahagian pejabat bendahari. Dan dalam masa yang sama, saya memegang mandat daripada rektor ketika saya masuk ke dalam UiTM Perlis. Ya. Dia tanya,
semasa saya nak masuk, dia kata, boleh tak kalau diterima, boleh tak bawa seni dan budaya ini ke peringkat yang lebih tinggi? Boleh tak tolong guide ataupun tolong kita tengok apa yang kita boleh kembangkan? Jadi saya terpanggil benda tu kerana itu menjadi satu saya punya cabaran dan keseronokan dalam beraktiviti. Jadi saya suka teater. Dalam masa yang sama, alhamdulillah saya diterima masuk ke dalam UiTM. Jadi saya dalam masa yang sama kita telah wujudkan satu kelab yang diberi nama Pentas Digma. Kelab Pentas Digma ini bertujuan kita nak korek, kita nak gali pelajar-pelajar yang masuk ke dalam UiTM tanpa ada basic teater, masuk dalam kursus akaun, kursus sukan, perladangan, sains. Tapi kita kena lihat, mereka ini juga manusia yang ada jiwa seni. Jadi apa yang kita buat, kita tarik mereka masuk ke dalam teater. Bagaimana kita tarik mereka masuk ke dalam teater? Dengan pementasan-pementasan yang menarik. Jadi mereka tertarik dan mereka masuk ke dalam ke dalam Kelab Pentas Digma dan berkarya sehingga sekarang mereka dapat nikmat tersebut apabila mereka keluar. Itu yang kita nak kongsikan kepada masyarakat di luar. Apa keseronokan yang mereka dapat? Dan kita harapkan alumni Pentas Digma UiTM Perlis ada bersama-sama kita. Tahniah kepada anda semua. InsyaAllah. Orang yang hebat. Baik, teruskan. Okey. Salman. Di sebalik Pentas Digma, kita ada seorang pegawai kebudayaan yang mencetuskan idea di mana kami pada ketika itu perlu wujudkan grup teater supaya grup teater ini dapat berkembang di UiTM Perlis. Jadi saya berterima kasih kepada Encik Salihuddin Moh Esa, sekarang ni pegawai kebudayaan kanan di UiTM Shah Alam, kerana dia telah menjadi satu pencetus bridge jambatan antara JKKN, antara pelajar, antara community kan kita bawa, dan daripada situ kita dapat kejayaan demi kejayaan untuk bawa anak-anak muda ini masuk ke Festival Teater Negeri Perlis, masuk ke Festival Teater Kebudayaan UiTM Malaysia dan mendapat pencapaian. Paling tinggi pencapaian kita dapat Naib Johan. Jadi Naib Johan itu adalah satu benda yang membanggakan kerana kampus yang zero dalam fakulti teater, memang tak ada fakulti teater. Mana tiada pendidikan khusus, kita tak fakulti khusus. Dalam kita, untuk kalau di tempat lain kita ada fakulti seni, fakulti drama kan, tetapi UiTM Perlis tidak ada. Kita pergi mencari ilmu. Sekiranya ada kursus yang ditawarkan, kita pergi untuk dapatkan ilmu tersebut dan kita bawa ke dalam UiTM Perlis. Dan alhamdulillah sehingga sekarang ramai alumni Pentas Digma yang berjaya, yang mungkin kalau mereka melihat, mereka tahu di mana mereka sekarang. Okey, kalau saya nak sebut, ramai alhamdulillah yang berada di Persada Seni yang sedang membawa karakter, membawa kerjaya-kerjaya masing-masing. Tahniah diucapkan kepada alumni Pentas Digma. Jadi saya di UiTM Perlis, saya merealisasikan impian-impian mereka ini. Kerana apa? Kerana mereka ini bukan bertujuan untuk menjadi seorang pelakon. Itu yang kita nak betulkan stigma kepada masyarakat. Stigma di mana kalau kita berteater bukanlah untuk menjadi seorang pelakon semata-mata. Itu sedikit latar belakang saya daripada sekolah sehinggalah ke alam universiti, sehinggalah saya bekerja. Apa yang sedang saya usahakan, mungkin segelintir orang nampak, ada segelintir lagi tak nampak. Mungkin yang tak nampak tu mungkin mereka menganggapkan teater adalah satu perkara yang mana kita berlakon dan kita syok sendiri. Tak, sebenarnya saya boleh jelaskan teater ni kita boleh letakkan sebagai konsep dakwah kepada kebaikan. Kita boleh bawakan konsep dakwah kepada kebaikan.
Itu yang saya nak tekankan. Teater mengajar ke arah kebaikan. Ya. Baik, tahniah. Syabas. Kita telah mendengar penerangan tentang latar belakang ahli panel kita dan komitmen beliau bermula daripada kosong sehinggalah sekarang aktiviti teater dan juga seni persembahan di UiTM kampus Perlis ini orang kata apa bersinar dan berjaya mencapai ataupun menggondol beberapa pencapaian yang cukup hebat, sama ada di peringkat negeri Perlis ini dan juga di peringkat kebangsaan melalui Festival Teater dan Seni UiTM Malaysia. Maknanya itu satu komitmen pada saya, ya, yang berada di sebuah IPTA yang tiada fakulti seni persembahan tapi berjaya mengangkat dan menyemarakkan aktiviti seni di UiTM kampus Perlis ini dan orang kata apa, pengorbanan dan jujurnya dalam bekerja ataupun bergiat ini. Baik, kita teruskan. Salman. Ya. Teater, pada setengah orang berpendapat bahawa teater itu boleh membentuk karakter, ya, tata laku seseorang itu. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi mendalami apa itu teater, apa itu fungsi teater, apa itu peranan teater, kita pergi kepada asasnya dulu. Mungkin ada di antara penonton di sini yang mungkin belum pernah menonton teater, apalagi nak mengetahui apa itu teater. Jadi secara ringkasnya, Salman, apa itu teater? Okey, terima kasih Pak Kok. Kita sebagai aktivis teater, kita faham bagaimana itu teater. Akan tetapi masyarakat di luar perlu faham dan perlu jelas. Teater itu adalah, kalau definisinya agak panjang, saya pendekkan, saya murnikan supaya masyarakat di luar sana faham. Teater datang daripada perkataan Inggeris, teater. Teater. Ya, teater ni dia adalah bermaksud tempat. Tempat di mana kita mempersembahkan segala jenis persembahan. Termasuklah lakonan, tarian, muzik dan sebagainya. Dan teater ini adalah kombinasi keempat, kelima, keenam dan sebagainya persembahan ini. Itulah kombinasi teater. Kombinasi teater ini dia lebih kepada secara langsung. Apa yang saya cakap secara langsung, apabila kita berdialog, tiada cut, tiada break. Apa yang jadi, jadilah. Jadi di sebalik apa yang jadi, jadilah itu, kita perlu persiapan. Kita nak lihat apa persiapan dalam teater. Jadi yang menariknya dalam teater ini, kita dapat pelajari dan kita dapat jadi orang yang terbaik selepas kita lihat keseluruhan daripada mula sehingga akhir teater itu terjadi. Itu maksud teater yang kita nak bawakan kepada masyarakat. Jadi apa yang saya faham di sini, maksudnya teater itu bermula dengan satu proses persediaan, ya, latihannya, rekaan setnya, rekaan kostum dan busananya, tata cahayanya, dan pelbagai lagi elemen yang perlu ada dalam produksi itu, ya. Dan sudah penting yang amat penting di sini adalah naskahnya diangkat, ya. Lepas itu dilakonkan dengan dibantu oleh elemen-elemen yang lain tadi, diterajui oleh sutradara, malah dipentaskan di hadapan penonton tanpa henti. Iya, betul. Apa nak jadi, jadilah. Apa yang nak berlaku, berlakulah. Maknanya apa yang berlaku di atas pentas itu mengalir terus kepada penonton. Segala emosi yang di atas pentas itu akan mengalir kepada penonton. Betul yang macam tu? Betul. Teater ni satu benda yang hebat
yang boleh membentuk jati diri seseorang sebenarnya. Ya, maknanya dalam pengertian yang lebih mudah, teater itu mesti ada penonton. Ya. Tetapi kita dalam keadaan ataupun suasana pada hari ini, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, di mana saya rasa ada satu lagi lah orang kata apa, definisi teater di musim pandemik ini, iaitu teater tanpa penonton ataupun teater virtual ataupun teater maya ini. Dan bagaimana pandangan Salman? Saya di UiTM Perlis, selain daripada saya menjadi penasihat kepada kelab pentas Digma, saya menjadi jurulatih co-curriculum. Ya. Di mana apabila saya jadi jurulatih co-curriculum, saya akan ada sebanyak 60 orang anak buah. Ya. Jadi bagaimana dalam Pandemik ini, saya kena lebih kreatif ya, dalam mengajak mereka berkarya. Kenapa kita tak boleh ke pentas dan mereka juga tidak berada di hadapan kita, bukannya berada di Perlis. Mereka berada di serata negeri, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing dengan masalah, dengan pelbagai cabaran untuk belajar. Capaian internet, Akan tetapi saya perantinya berjaya melaksanakan 2 teater virtual, di mana kita buat teater secara ODL. Okey, kita try. Pada mulanya pelajar-pelajar saya tak faham bagaimana nak melaksanakan perkara itu. Akan tetapi asas permulaan apabila kita membuat satu organisasi dilaksanakan seperti biasa. Kita buat kertas kerja, kita cari bajet, ada produksi, kita buat segala-galanya seperti biasa. Yang membezakan adalah kita tiada penonton. Itu stigma orang, tiada penonton. Akan tetapi kita ada AJK untuk publicity, promosi dan publicity ini berjalan seperti biasa. Di mana dia cari crowd, dia buat marketing, ticketing pun boleh, tak ada masalah. Dan sebenarnya daripada pandemik COVID-19 ni, dia mengajar kita satu perkara yang lebih drastik, yang lebih baik untuk kita maju di masa akan datang sebenarnya. Itu hikmah yang saya dapat lah. Jadi para pelajar co-curriculum, daripada dia zero, dia ada knowledge untuk melaksanakan teater secara ODL. Ini yang menarik lah pada pandemik sekarang ni. Jadi kita wujudkan iklan-iklan yang berunsurkan ke arah kebaikan. Kita buat satu iklan-iklan yang berunsurkan nasihat. Itu juga teater yang kita boleh bawa dalam virtual sekarang ni. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana masih bersama kami lagi dalam Sembang-Sembang Santai, kongsi idea program Budi at Seni Anjuran JKKN Perlis kali ini. Kita jumpa selepas ini. Budi bahasa budaya kita, Budi at Seni, Budi at Seni. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami dalam program Budi at Seni, Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perlis pada kali ini. Terima kasih. Jadi Salman, ya Pak, musim pandemik ini ramai kawan-kawan kita mengeluh tak dapat nak beraksi. Ya, betul. Jadi saya tertarik di sini. Boleh kita katakan teater itu boleh membantu mempengaruhi karakter individu. Silakan. Baik Pak Kok. Karakter ini datang daripada satu yang dibuat-buat. Jadi kenapa aktivis teater ketagih? Sebab bila kita buat satu perwatakan itu bukannya
dia satu ataupun dua, tapi secara menyeluruh kita boleh jadi Perdana Menteri, Ya. kita boleh jadi orang yang miskin, kita boleh jadi profesor. Jadi karakter-karakter ni kita boleh mempengaruhi individu melalui kepribadian. Kenapa? Apabila kita berlakon, kita bawa satu matlamat. Dalam satu-satu karakter kena ada matlamat. Contohnya, kalau kita nak jadi seorang profesor, kalau kita lihat Pak Kop, layak dah jadi profesor. Nampak karakter yang dibawa, kan? Jadi contohnya kalau orang muda, dia nak jadi profesor, dia kena buat sedikit mentelaah, dia kena research apa yang dia kena buat untuk jadi seorang profesor. Jadi apabila kita nak kaitkan antara teater mempengaruhi karakter individu itu, mempengaruhi, dapat membantu individu, dia datang daripada apabila kita buat lontaran dan kita berorganisasi. Kita mula daripada apa yang kita boleh dapat. Yang pertama, dalam teater, daripada aspek pelakon, kru dan penonton, ketiga-tiga individu ini akan dapat dia punya implikasi yang amat dahsyat dalam teater ini. Kerana teater ni sangat menarik. Yang pertama saya boleh bawakan adalah keyakinan diri. Apabila kita berlakon, kita dapat jadi orang yang kita nak. Profesor tadi contohnya. Profesor tadi. Kita jadi profesor. Jadi bila kita jadi profesor, Pak Kop, adakah keyakinan diri kita jadi orang biasa? Tak, kita mesti bercakap dengan nada yang tegas, nada yang kita yakin benda tu. Jadi apabila kita buat dalam satu latihan, keyakinan diri datang kepada kita dengan sendirinya. Okey, kita dapat bina keyakinan diri itu untuk kita bercakap di hadapan orang, untuk kita bercakap dengan family kita. Kalau daripada keluarga, kita bercakap dengan isteri, dengan anak-anak, dengan yang lebih yakin. Contohnya saya juga, okey, saya bercakap dengan ahli keluarga saya dapat bina keyakinan. Dan dalam pembentangan saya pun, saya boleh bawa benda tu. Benda yang sama juga kalau pelajar. Contohnya kalau pelajar, Pak Kop, pelajar, tak kira lah pelajar universiti ataupun pelajar sekolah, kalau dia terlibat dengan teater, secara automatik karakter dia berubah, Pak Kop. Karakter dia akan berubah. Daripada seorang yang pemalu, yang ada ketul emas dalam mulut dia, dia boleh berubah menjadi seorang yang sangat berkeyakinan. Itu yang saya dapat lihat daripada anak-anak didik saya. Okey, dalam kita melaksanakan teater ni, dalam latihan dalam latihan tu, kita dapat lihat bagaimana pembentukan jati diri tu. Daripada seorang pemalu, seorang saya tak reti berlakon lah, dia boleh lontarkan dengan baik. Itu daripada aspek pelakon. Kalau kita kata teater ni hanya untuk pelakon, tak. Teater ni kru. Sebuah teater adalah sebuah produksi. Sebuah organisasi yang ada pengarahnya, yang ada penolong pengarahnya, yang ada pelakonnya, yang ada penata cahayanya, pereka setnya, busananya, tata hiasnya. Jadi semuanya itu bekerja dalam satu pasukan. Jadi mungkin itu yang dimasukkan oleh Salman tadi. Setiap daripada individu tersebut dapat membina keyakinan diri sendiri. Bagaimana kita nak dapat keyakinan? Apabila kita nak lontarkan idea kita, kita boleh berada di depan sekali. Contoh, kita nak lontarkan, saya rasa penataan cahaya perlu dari sini. Itu daripada aspek penataan cahaya. Saya rasa busana yang perlu dipakai adalah ini. Itu melatih keyakinan diri untuk kita bercakap. Lontarkan idea kita. Daripada segenap skop, contoh yang Pak Kop saya beritahu tadi, semua terpalit.
Bagaimana nak meyakinkan diri sendiri. Itu yang pertama. Okey, daripada penonton. Kita tengok tadi daripada pelakon, kru, produksi. Mana di atas pentas? Daripada atas pentas. Yang kita boleh tengok daripada aspek penonton. Penonton ini dia mencari. Kenapa dia menonton? Sebab dia mencari sesuatu. Apabila lontaran itu hebat dengan penuh keyakinan sampai kepada penonton, keyakinan yang dilontarkan tadi melekat di hati penonton dan penonton dapat apa yang dilontarkan tadi. Mana emosi. Ya, bila emosi itu sampai Di atas pentas, penonton dapat jadikan contoh. Kalau saya bercakap begini, mesti saya akan jadi berkeyakinan seperti pelakon ini. Itu daripada aspek pelakon, kru produksi dan penonton, ketiga-tiga dapat. Bukan hanya pada pelakon sahaja. Itu menariknya teater ni. Tiga-tiga elemen ni dapat. Jadi maknanya apa yang berlaku di atas pentas, persembahan di atas pentas, segala geraknya, segala emosinya itu orang kata apa? Mengalir kepada penonton di bawah. Yang Pak Kub sebut sejak tadi, mengalir ke pada penonton. Itu yang kita boleh dapat daripada teater. Yang keduanya adalah membentuk individu yang berilmu. Contohnya kalau kita orang panggil kurang ilmu dalam bidang nak lontar vokal kita dalam penataan cahaya, apabila kita berada dalam satu produksi itu adalah keluarga. Sharing knowledge itu adalah memang sebulat suara, semua mendengar dalam masa kita berbincang. Jadi orang yang tak faham akan jadi faham. Contoh, kru produksi penataan cahaya akan faham bagaimana nak lontarkan suara daripada seorang pelakon. Dan seorang pelakon juga boleh melihat kalau penataan cahaya begini dan begini, adakah dia dapat menyelahkan lagi lakonan dia. Jadi kalau kita nak switch tiba-tiba, boleh. Secara automatik, kalau kita masuk sebagai kru, kita boleh belajar apa yang pelakon buat. Kalau kita masuk sebagai pelakon, kita boleh belajar apa yang Tata Rias buat. Dia sediakan busana. Busana ni bertepatan dengan apa yang kita nak pakai dan kita nak pentaskan. Jadi kalau busana tu tak menarik, bagaimana pelakon tersebut nak bina keyakinan apabila sedang melontarkan sesuatu. Jadi perkara ini kita akan dapat apabila kita berada dalam keluarga. Ilmu tu berpusing. Percambahan ilmu. Percambahan Di sini ilmu adalah itu. percambahan ilmu. Okey, apa yang saya faham tadi? Percambahan ilmu, perkongsian ilmu berlaku dalam sebuah produksi. Saya tertarik di sini macam mana sama-sama akan memberi pendapat sekiranya naskah yang dibawa itu naskah 70-an. Ya. Tahun 70-an, bila Ya. kita faham tahun 70-an, maknanya segala latarnya 70-an. Betul. Dari segi rekaan setnya 70-an. Betul. Dari seginya kostumnya pun kostum pada era zaman itu. Ya. Jadi apa yang Salman sebut tadi, kalaulah penata busana ataupun penata kostum ni tersilap, mungkin kurang research atau penyelidikan tadi, dia ini 70-an, dia ambil baju ni, padahal baju itu ada pengikat kepalanya itu sudah melepasi zaman itu. Ya. Jadi orang lain boleh memberi cadangan. Betul. Untuk penambahbaikan. Jadi memang berlaku. Kalau tadi yang pertama tadi membina keyakinan diri, yang kedua membantu karakter seseorang yang terlibat dalam dunia teater ni untuk proses mencari ilmu, Mendapat pencambahan ilmu. ya. Jadi daripada mendapat pencambahan ilmu tersebut, dia dapat menjadikan seseorang itu holistik. Holistik ni bukan sahaja dapat ilmu, tetapi dia berani, dia berjiwa berdaya saing. Berdaya saing ni macam mana? Contoh kita tengok daripada pelakon tambahan,
secara jujurnya dia mesti ada satu semangat. Aku nak jadi pelakon utama. Iya. Secara automatik dia punya daya saing dia naik. Dia mencabar diri dia. Dia akan mencabar diri. Hari ini aku berdiri sebagai seorang pelakon tambahan. Pelakon extra, pegang tombak. Pegang tombak. Hari ini aku pegang tombak. Tapi insya-Allah satu hari bila dia lihat bagaimana hebatnya orang kata apa, watak-watak utama lah, heroin orang muda primadona dalam aksi sesebuah cerita itu, maknanya pemegang tombak itu orang kata apa? Takkan aku dah pegang tombak selama-lamanya kan. Jadi apa betul itu? Mencabar. Saya amat tertarik dengan pegang tombak. Iya. Kerana apa Pak Kuk? Saya lah orang yang pegang tombak tu. Sebab saya mula dengan di awal penlibatan saya diberi mandat, kamu jadi pengawal pegang tombak. Tugas saya hanya pegang tombak, berdiri keras dan sedia apabila tarik dan senadi apabila tolak, macam ni. Kan? Jadi daripada seorang pemegang tombak, sebenarnya saya jadi pemerhati yang setia terhadap kebebasan untuk menerima satu-satu pencambahan ilmu, kebebasan untuk berkongsi idea dan bagaimana kesalahan tersebut diperbetulkan. Kita melihat bahawa dalam produksi ataupun pasukan teater itu bukan pelakon saja yang bekerja. Ya, betul. Ya? Tukang tarik tirai juga ada peranan dan penting. Tukang tarik tirai bukan tidak penting. Kalau dah berlakon hebat, persiapan hebat, pemuziknya hebat, tata cahayanya hebat. Bila jual acara, tuan-tuan dan puan, terimalah teater. Orang tu betul kan? Orang tarik tirai tak buka tirai, selupa. Tak jadi teater tu. Tak jadi. Apa yang tu Pak Kuk ceritakan ini adalah kerjasama. Iya. Kerjasama adalah satu benda yang sangat-sangat mempengaruhi seseorang apabila terlibat dengan teater. Kerjasama ni kita boleh dapat di luar, akan tetapi di dalam teater ini dia punya kerjasama dia lain macam sikit. Unik. Kenapa? Dia kerjasama dia ni, dia ada crossover dengan time management. Daripada situ, seseorang yang masuk ke dalam teater, dia akan belajar bagaimana kerjasama disusuli dengan time management. Pak Kuk kata tadi, bila nak pancarkan, bila nak tarik tirai, itu adalah time management. Bila nak lontarkan dialog, time management. Berapa lama kita nak lontarkan? Betul. Jadi time management, berapa lama kita nak berada di satu-satu posisi. Sekiranya di posisi tersebut kita berada lama, mungkin akan jadi blocking. Blocking ni bila kita berada di belakang orang depan tak nampak kita, itu blocking. Untuk masyarakat umum, untuk blocking. Jadi time management tu dapat dipelajari secara penglihatan ataupun fizikal. Sekiranya dia menjadi seorang stage manager, dia perlu tahu keseluruhan. Jadi stage manager ni sebenarnya dia belajar apabila dia melontarkan arahan-arahan, kru produksi keseluruhannya akan belajar bagaimana dia melontarkan. Itu time management, itu satu produksi akan belajar Pak Kuk. Kita kongsikan. Menariknya teater ni kita dapat belajar banyak. Selain daripada time management tu, dia akan cetuskan satu titik di mana seseorang individu yang masuk ke dalam teater ni ada wawasan. Dia bukannya cukuplah takat ni, tak. Dia akan rasa tidak puas, macam mana kawan-kawan Pak Kuk kata tadi, di mana dia ketagih. Itu ada wawasan. Ada wawasan untuk nak gilak karakter, ada wawasan untuk buat pencambahan ilmu, ada wawasan untuk buat satu perkembangan. Bagaimana kita nak sampaikan satu-satu naskah dengan cara yang berbeza. Itu wawasan-wawasan yang kita boleh bawa sebenarnya.
kalau bukan dalam teater, kita bawa di luar, di alam pekerjaan, sama ada di dalam institusi, sama ada di dalam jabatan ataupun jabatan perkhidmatan awam ataupun swasta, kita boleh bawa benda tu. Seorang yang kalau ikutlah dalam teater ni, kalau dia mempengaruhi seseorang itu, kalau dia lambat, dia akan teringat. Aku kalau lambat, aku akan dimarahi. Kalau dalam teater, kalau lambat, dia akan jadi spoil satu produksi, sebab dia melibatkan satu produksi besar. Jadi dalam teater ni, dia akan beri satu aspek lagi kepada masyarakat individu luar, iaitu menepati masa. Okey, menepati masa. Kita akan tengok sekiranya lambat itu ada aspek-aspek tertentu, elemen emergency, itu tak jadi masalah. Tapi dalam diri masyarakat akan tercetus karakter menepati masa. Itu yang menariklah, yang boleh kita kongsikan. Mungkin ibu bapa boleh garapkan teater di dalam rumah. Itu memang sangat-sangat tertariklah, saya tertarik. Elemen teater. Elemen teater kita boleh bawa. Asas-asas dalam teater. Ya. Disiplin dalam teater. Betul. Disiplin tu saya tertarik. Ya. Ya, di mana setiap perwatakan, setiap tindak tanduk kita perlu ada disiplin dalam teater. Tak guna ada kerjasama sekiranya disiplin kita tak jaga. Ya. Okay? Kita bawa nama produksi, kita bawa nama institusi. Jadi kita jaga disiplin tersebut. Kita datang awal, kita lontarkan dengan baik, itu juga disiplin. Kalau kita lontarkan dengan tidak baik, itu kita tak jaga disiplin. Ya. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana masih bersama kami. Kita bersama dengan ahli panel, seorang anak muda yang saya sebut di awal tadi, yang hebat, ya, seorang aktivis yang tidak pernah mengenal putus asa dalam perjuangannya bersama dengan rakan-rakannya untuk terus mengangkat, memartabatkan teater di UiTM kampus Perlis dan juga di negeri Perlis. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Budi bahasa budaya kita, Budi Seni, Budi Seni. Terima kasih. Kita kembali lagi bersama dalam perbincangan kita dalam program Budi Seni dalam talian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perlis. Kita masih lagi bersama dengan ahli panel kita, Saudara Salman yang handsome ini. Jadi kita akan terus berbincang, berkongsi ilmu. Kita nak melihat pula bagaimana teater ini boleh membentuk budi dan juga nilai-nilai murni kepada seseorang yang terlibat. Ya. Jadi yang pertama, Salman dah bersedia? Ya, sudah pasti saya bersedia. Kita nak sampaikan. Dalam sebuah persembahan teater, asasnya, pokoknya adalah naskah lakon, ya, ataupun skrip yang dipilih. Ya, skrip dipegang oleh pengarah, kan? Pengarah buatlah kajian, kupas, analisa, terjemahkan, kan? Lepas tu barulah melalui proses yang sebut tadi, proses latihan, dan dipentaskan. Jadi skrip ini adalah satu aturan yang tak boleh kita setengah penulis dia tak bagi kita tergelincir sedikit pun, betul, daripada naskah asal dia. Ya, melainkan kalau naskah itu diadaptasi, ya, setengah dia straight patuhi pada skripnya. Jadi skrip itu adalah satu aturan, satu panduan. Jadi macam mana kita nak kaitkan, ya, bahawa teater itu boleh membentuk nilai, boleh membentuk budi,
ya, nilai-nilai murni. Jadi skrip sebagai satu panduan hidup dalam produksi, satu panduan dalam produksi. Bagaimana kita nak kaitkan, Salman, skrip itu adalah panduan hidup, membawa orang kata apa, semangat, panduan dalam produksi kepada kehidupan. Silakan. Okey, terima kasih Pak Kop yang lebih handsome daripada saya. Sebab bila orang tengok Pak Kop, dia punya keterujaan dia lain. Sebab apa? Di usia ini kehansaman terselah. Saya Jack. menjadi inspirasi kepada semua lah. Okay? Jadi apa yang diperkatakan oleh Pak Kop tadi itu, dia ada organisasi, dia ada structure, iaitu struktur dalam teater yang kita nak bawa kepada organisasi yang betul. Maksudnya diperkatakan di kehidupan realiti. Okey. Naskah yang kita bawa, dia telah tertulis daripada awal sehingga habis. Jadi daripada naskah tersebut kita dapat tahu apa yang naskah tersebut nak. Itu juga dalam teater, itu juga dalam realiti. Dalam realiti kita juga tahu yang kita ni perlukan apa, kita nak apa, dan kita perlu buat apa. Sama juga dengan naskah. Dalam Islam kita juga ada naskah kita sendiri. Dalam agama-agama lain pun ada naskah. Jadi kita berpandukan kepada naskah. Jadi dalam kita berorganisasi dalam teater ni, kita ada pengarah. Dalam dunia realiti juga kita ada pengarah, iaitu Maha Pencipta kita. Kita jadikan sebagai tempat untuk kita sembah. Jadi pengarah tersebut telah menggariskan apa yang perlu kita buat. Sama juga dalam teater. Dalam teater ni menariknya kerana pengarah dah tulis apa yang kita perlu buat. Kalau nak jadi orang baik, kena buat apa, ya, ciri-ciri dia apa. Kita boleh baca dari skrip. Dalam dunia realiti, kita boleh bawa apa yang kita dah laksanakan dalam teater, kita bawa. Contoh, kalau kita dah jadi orang yang baik, kita boleh bawa ciri-ciri orang baik tu ke dunia realiti. Jadi apa yang kita nak tekankan kat sini, ada organisasi. Bila ada organisasi, dia punya aturan dia daripada pengarah turun kepada timbalan pengarah, dan turun kepada kru, dan seterusnya kepada pelakon sendiri, bagaimana nak merealisasikan perkara tersebut. Okey, kalau kita ikut pengarah dan pengarah kata A, kita buat B, kita wajib kena marah. Tergelincir, kita wajib kena marah. Sebab apa? Sebab kita dah tergelincir. Jadi kehidupan dalam realiti teater dan realiti sebenar sama. Kita juga ada guideline. Pengarah tak suka, jadi jangan buat. Jadi dalam organisasi ini, kalau kita kupas balik, nilai yang kita boleh dapat amat banyak, Pak Kop. Okey, kalau kita tengok skrip ditulis, dia berjalan daripada A ke B, tapi kita buat daripada A ke C, itu pun juga salah. Sama juga kalau kita nak jadi seorang pemimpin, ataupun kita nak jadi seorang contohnya ahli politik, kita bawa skrip ahli politik yang baik, kita jangan bawa skrip ahli politik yang kurang baik. Jadi kita dah nampak guideline tersebut, apa yang kita perlu buat. Kalau dalam teater, kita akan belajar. Contoh, kita dapat watak sebagai seorang ahli politik, kita sendiri boleh lihat, kalau kita nak jadi seorang ahli politik, apa yang kita perlu buat, bagaimana percakapan kita. Jadi organisasi itu dia dah tertulis, kita kena jadi macam mana. Dia cantik dah, dia dah tersusun. Jadi apa yang kita boleh tengok kat sini,
kita boleh belajar daripada organisasi dalam teater, kita bawa ke luar. Contohnya ke dalam keluarga. Kita mesti ada organisasi yang ayah akan jadi ketua keluarga, yang ibu akan jadi leher kepala keluarga. Ayah, leher dia adalah ibu. Sekiranya Ayah tadi adalah director, ibu adalah penolong director, assistant director. Jadi kalau dua, bayangkan leher ke kanan, kepala ke kiri, tak jadi. Ya. Mati. Jadi perlu seiring. Dalam organisasi teater ni dah cantik. Apabila ketua keluarga, kita jadi ketua keluarga, kita contohnya apa yang boleh kita bawa ke dalam keluarga? Vokal antara seorang ketua keluarga dan kepada seorang penolong ketua keluarga. Contoh, daripada seorang suami kepada isteri, kita belajar dalam teater banyak ditekankan bagaimana kita nak bercakap dengan murni, bagaimana kita nak bercakap dengan intonasi, sama ada rendah, nada keras, ya keras, nada keras, tinggi, ya tinggi dan sangat tinggi, kita boleh. Ya, marah, ya, emosinya ada di situ, lembut sampailah kepada yang berbisik. Ya, betul. Ya, jadi itu boleh diterapkan. Orang kata apa, nada-nada dalam vokal tadi, ya. Ya. Dalam kita berlakon ni sebenarnya dia membawa kepada penghayatan. Ya. Penghayatan yang sebenar dalam dunia realiti. Contohnya kita berlakon di atas pentas. Ya. Kita umpama diri kita letakkan di atas pentas. Sekarang ni kita ditonton oleh masyarakat. Masyarakat sekeliling menilai. Betul. Apabila masyarakat sekeliling menilai kita, sebab tu dalam teater dia ada pelakon lelaki terbaik. Ya. Pelakon wanita terbaik. Wanita terbaik. Pembantu lelaki terbaik. Pembantu wanita terbaik. Anugerah khas dan bermacam-macam lagi anugerah. Sama juga macam kita di realiti. Dalam kehidupan. Di dalam pejabat awam ada anugerah cemerlang. Sektor swasta ada. Sektor swasta pun ada juga. Jadi pengurusan masjid pun ada anugerah. Ya, pengurusan masjid pun ada. Okey, maksudnya semuanya dipertonton dan dinilai. Dilihat. Iya. Sama juga dengan kita. Apabila kita menjadi hamba yang taat kepada pencipta, iya, kita juga dinilai. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita kongsikan, itu juga dinilai. Sekiranya menjadi perkara yang baik kepada kita, baik kepada orang, itu kita dapat nilai yang tinggi. Dalam teater, kebanyakannya kalau kita tengok teater yang menunjukkan unsur-unsur yang negatif, itu bukan negatif. Sebenarnya itu adalah realiti yang dibawa masuk supaya orang tahu, supaya orang belajar. Banyak nilai yang boleh dikutip di situ. Okey, kalau daripada nilai budi murni yang kita nak bawa kepada masyarakat, yang pertama tadi kita sentuh bab vokal. Ya. Vokal di mana kita Sat lagi kita tulis dalam vokal. Okey, cantik. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya teater ini mendidik kita, ya, untuk menjadi seorang insan, seorang hamba, seorang ketua keluarga, seorang rakan yang mempunyai nilai-nilai murni yang cukup tinggi. Sebenarnya Pak Kop, ya, kalau saya tak setuju dengan orang yang berkata saya tak pandai berlakon. Yes. Saya amat tak setuju. Dan saya tak boleh terima. Kerana apa? Dalam dunia realiti, dia berlakon. Sedangkan anak kecil kita pun berlakon untuk dapatkan coklat. Berlakon untuk jadi baik. Dan kita pun berlakon untuk jadi seorang yang terbaik di pentas yang sangat-sangat besar ni. Jadi saya menyeru kepada
masyarakat luar sana, sebenarnya apabila kita masuk ke dalam bidang teater ni, dia adalah satu platform di mana kita polish balik lakonan-lakonan kita tu supaya jadi lakonan yang mana yang kita nak ikut, supaya kita tak perlulah lakonkan semua, sebab kita tahu bagaimana nak pilih. Untuk kita menerapkan nilai murni yang baik, kita nak guna lakonan yang mana. Dan ada orang bertanya kepada saya, sekiranya kita berlakon, di mana datang keikhlasan? Di mana datang keikhlasan apabila kita berlakon? Cerita bab ikhlas takkan dapat. Kerana apa? Ikhlas tu datang daripada hati sendiri. Apabila kita berlakon, keikhlasan itu datang kemudian. Contohnya, pada ketika dulu senior dan ustaz di sekolah saya minta untuk kami solat sunat ba'diyah dan qabliyah. Kita kata, ni sunat, kenapa nak kena buat? Buat. Siapa tak buat kena denda. Siapa tak buat kena denda. Tak apa, kita buat. Sampai sekarang jadi satu kebiasaan. Amalan. Kebiasaan itu sehingga kan bila kita tak buat, kita rasa kosong. Berjaya tak berjaya? Berjayalah ustaz tersebut. Jadi dengan kita mengaplikasikan lakonan teater, kita boleh pilih yang baik, kita jadikan sebagai amalan, berlakon menjadi baik. Keikhlasan datang kemudian. Jadi contoh, kita seorang yang sangat pemarah. Contohlah, kalau seorang tu yang sangat pemarah, dia kata dia tak mampu ubah. Dia tak mampu ubah vokal dia tak mampu ubah cara intonasi dia bercakap. Tapi kalau dalam teater, dia bercakap dengan nada yang lembut, dia faham nada yang lembut ni boleh memujuk, dia cuba secara automatik dia boleh ubah cara dia nak berintonasi, bukan dengan kekerasan. Itu yang dikatakan kemahiran ya, yang ada dalam asas lakon tadi, boleh membantu kita melalui kehidupan yang mengikut panduan, ya, kita kata panduan skrip tadi itu kan, ke arah jalan yang lebih baik. Kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini. Budi bahasa budaya kita, Budi Seni, Budi Seni. Tuan-tuan dan puan, kita masih lagi bersama dalam program Budi Seni dalam talian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perlis, di mana hari ini kita membicarakan secara santai dan kongsi ilmu mengenai tajuk permainan teater membentuk budi dan nilai murni. Terima kasih kepada ahli panel kita yang masih bertahan untuk kita menjayakan program ini dengan idea dan juga pandangan serta kupasan yang cukup menarik. Masih bertahan saudara Salman kita, energetik. Jadi tuan-tuan dan puan, hanya setakat ini saja sembang-sembang santai kita, Budi Seni dalam talian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kita, saudara Salman. Jangan lupa, harapan kami untuk anda meninggalkan komen ataupun cadangan di ruang komen Facebook anda, supaya segala komen cadangan itu boleh dijadikan panduan untuk kami menghasilkan program yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Jadi terus setia bersama dengan Facebook JKKN Perlis. Kita jaga kita masih belum menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dan jumpa lagi. Terima kasih kok. Budi bahasa
budaya kita. Budi Seni, Budi Seni.